mana sekalipun, rakaat mana-mana sekalipun, rakaat yang pertama, yang kedua bagi imam tak kiralah. Sekiranya selepas pada kita takbiratul ihram tu padahalnya imam sedang berdiri lagi, belum rakaat lagi, tetapi tak berapa lama imam turun rakaat. Jadi masa selepas pada kita sebut tanra akbar san itu, dengan rakaat imam tu tak mencukupi, tak muat, tak mencukupi untuk nak baca surah Fatihah, maka itu adalah makmum yang masbuk. Jadi kira di situlah. Sebab itulah apabila kita terasanya selepas apabila kita takbiratul ihram, kita terasanya kalau kita baca surah, kalau kita baca doa iftitah, kalau kita baca a'udzubillah, kita tak akan dapat muspenuhkan bacaan Fatihah kita dalam berdiri imam, sebelum pada imam rakaat. Maka sunatnya jangan baca doa iftitah itu, dan jangan baca a'udzubillah. Maknanya bacaan sunat selepas pada takbiratul ihram belum pada bacaan Fatihah itu jangan dibaca. Bahkan makruh dibaca. Tetapi kalau kita yakin kata imam tu jauh lagi nak rakaat, masa luas lagi, artinya kuat sangkaan kita walaupun tak sampai peringkat yakin, artinya kuat sangkaan kita katanya jauh lagi, lambat lagi imam nak rakaat. Sebab sekarang dia baru mulai baca bismillah, padahal sembahyang maghrib dia akan Fatihah, selepas tu dia akan baca surah lagi. Maka sekiranya kalau ada masa luasnya begitu, disunatkan kita baca doa iftitah dan a'udzubillah. Sekiranya kalau kita tak yakin, tidak berat sangka, artinya 50-50, 50 nak dapat sepenuh, kata nak dapat sepenuh tu 50-50 begitu, maka jangan baca. Jangan baca. Kita teruslah, jangan baca doa iftitah dan a'udzubillah. Bahkan yang sunatnya, kita selepas pada takbiratul ihram kita terus baca bismillah. A'udzubillah pun jangan baca, sebab itu adalah sunat. Begitulah. Jadi makmum yang masbuk, jadi maknanya apabila tadi kembali pada saat ni, apabila kita selepas pada takbiratul ihram, kita tengoklah, kita kalau masa selepas pada kita takbiratul ihram itu, sama tara imam nak rakaat tu masa mencukupi ke masa tidak mencukupi. Kalau mencukupi untuk baca Fatihah, maka adalah kita ni makmum yang muafiq. Kalau ada masa tak mencukupi untuk baca sebuah surah Fatihah, maka kita ni adalah makmum yang masbuk. Tanya lebih-lebih laginya pulanya, selepas pada kita takbiratul ihram tu pada pihak imam tu dah rakaat. Itu ia juga makmum yang masbuk. Itulah masbuk yang melawani dengan muafiq. Tetapi ada juga yang dimaksudkan, dipanggilkan dengan nama kata masbuk juga, ialah masalah apabila imam tu rakaat yang pertama, apabila kita mengikut imam pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat bagi imam, maka itu adalah dipanggil makmum yang masbuk juga. Maka itu dipanggilkan makmum yang masbuk juga. Tetapi lain pada masbuk yang kita bercakap di sini. Yang masbuk ni maknanya kita ada juga satu perkara dipanggilkan, satu masalah dipanggilkan makmum yang masbuk juga. Ialah makmum yang mengikut imam bukan pada rakaat yang pertama bagi imam. Masalah makmum yang mengikut imam pada bukan rakaat yang pertama. Maknanya mengikut imam pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada juga itu dipanggilkan makmum yang masbuk juga. Sebab didulukan oleh imam dengan satu rakaat. Masbuk di situ, masbuk yang cakap saat ni katanya, kita mengikut imam pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mana lain pada rakaat yang pertama. Itu masbuk dengan maknanya makmum yang didulu oleh imam atasnya dengan satu rakaat. Maknanya makmum masbuk di situ, maknanya orang yang bukan bilangan rakaat dianya kurang daripada rakaat imam. Itu pun dipanggilkan masbuk juga. Tetapi masbuk itu bukan dia masbuk yang kita bercakap di sini, yang mana kita bercakap di sininya ialah makmum masbuk yang melawani dengan makmum muafiq.
Mana kira katanya selepas pada dia takbiratul ihram, pada masa takbiratul ihram tu imam masih berdiri. Tetapi cukup masa untuk baca Fatihah ke tak cukup masa untuk nak baca Fatihah. Itulah katanya muafiq dan masbuk di sini. Maka sekiranya kalaulah kita ni adalah makmum yang masbuk, maka sekiranya kalaulah kita ni adalah makmum yang masbuk, kita kena tahulah kita sendiri tu adalah makmum yang masbuk ke tidak. Maka hukum atasnya, hukum bagi makmum yang masbuk, maka tiada wajib atasnya, atas makmum yang masbuk, sempurna Fatihahnya. Tak wajib dia sempurna, tak wajib bagi dia tu bacakan sempurna surah Fatihah. Sempurna tu mana awal daripada mulai daripada awal sampai ke akhir. Tu mana sempurna. Bukan sempurna nisbah tajwidnya, bukan maksud begitu. Bukan sempurnakan makhraj, bukannya begitu. Maksudnya sempurna mana baca daripada awal sampai ke akhir, mulai pada bismillah sampai dhalin. Itu maksud dengan kata sempurna. Maka tiada wajib atasnya sempurna Fatihah. Ini kalau dia dapat takbiratul ihram padahal imam masih berdiri lagi. Maka wajib juga di atas dia tu baca, tetapi apabila imam rokok, sakat mana dia dapat, sakat itulah yang wajib di atas dia. Sakat mana dia dapat, sakat itulah yang wajib atas dia. Apabila imam rokok, terus rokok bersama dengan imam. Yang ada tinggal lagi ditanggungan oleh imam. Dan begitu juga masalahnya tak dapat masa langsung untuk nak dapat untuk baca Fatihah. Seperti katanya imam sedang rokok. Selepas pada takbiratul ihram, tengok imam tu dah rokok. Maka itu pun digugurkan bacaan Fatihah ke semua surah Fatihah. Tak payah baca sebab tu dia katanya walaupun tak dapat bacaan bismillah sekalipun. Maka itu digugurkan ke semuanya. Maka bacaan Fatihah dia ditanggungkan oleh imam. Tetapi masalahnya imam yang hendak menanggungkan Fatihah itu adalah imam yang sah sembahyangnya. Imam yang suci, imam yang tidak duduk dalam rakaat yang lebih, yang seperti kita dah sebut pada pengajian yang lepas. Tengok dia katanya, maka tiada wajib atasnya, atas makmum yang masbuk, sempurna Fatihahnya. Tak wajib atas dia membacakan surah Fatihah dengan secara sempurna, dengan secara awal sampai ke akhir, itu tak wajib. Tak wajib. Hanya baca Fatihah sekadar dapat. Sekadar dapat. Sakat mana dapat baca, bacalah. Jangan tak baca. Bila imam rokok, ikut rokok selalu. Terus rokok bersama dengan imam. Apabila imam mulai rokok, tinggallah yang kita ni. Walaupun tak sempurna lagi, kita terus ikut imam. Jika tiada dapat bismillah sekalipun, walaupun tak dapat nak baca bismillah seperti masalah imam tu sedang rokok, maka Fatihah tak payah baca. Fatihah tak payah baca, artinya wajib baca sekadar yang dapat. Inilah kalau kita kembali kepada rukun sembahyang, dia katanya setengah daripada rukun sembahyang itu ialah bacaan Fatihah, membacakan surah Fatihah. Sebab tu dalam kitab-kitab, dalam syarah-syarah dia katanya Fatihah jadi rukun bagi sembahyang ini untuk makmum yang muafiq. Fatihah jadi rukun wajib dibaca ini untuk makmum yang muafiq. Adapun makmum yang masbuk yang dapat dengan imam dalam rokok, maka Fatihah tak wajib dibaca. Salah katanya rakaat itu Fatihah tak jadi rukun lah bagi dia. Maknanya tak payah baca, tak wajib baca. Begitulah. Sebab setengah orang katanya macam mana pula digugurkan bacaan Fatihah dia, padahal Fatihah itu adalah satu rukun. Macam mana boleh jadi satu rakaat dengan tak baca Fatihah? Maka jawabnya tak wajib dia baca sebab ditanggungkan oleh imam. Sekiranya imam itu ahli menanggung.
orang yang layak untuk nak menanggung. Seperti imam tu tidak berhadas dan tidak duduk dalam rakaat yang lebih. Maka sekiranya begitu, dia katanya dapat rakaat kalau dapat tetap rokok serta imam. Maka rakaat itu walaupun dia tak dapat musempurnakan bacaan Fatihah, rakaat itu walaupun dia tak dapat nak baca sebab imam sudah rokok, sekalipun rakaat itu dia dapat. Tetapi syaratnya kalau dapat tetap yakni tamakninah rokok dalam rokok ni, sekiranya kalau dia dapat tamakninah dalam rokok dia serta imam. Maknanya sebelum pada imam nak bangkit kepada i'tidal, dia rokok dan dapat tamakninah dalam rokok itu. Maka rakaat dah dapat. Walaupun Fatihah dia tak baca sekalipun. Padahalnya kalau kita kira asalnya satu-satu rakaat tu rukun-rukun yang kita buat di dalam satu rakaat. Kalau rakaat yang pertama, yang kedua lain pada rakaat yang terakhir, rakaat-rakaat lain pada rakaat yang akhir tu rukun-rukun yang perlu, yang wajib kita buatnya. Satunya berdiri, yang keduanya baca Fatihah, yang ketiganya rakaat, tidak sujud pertama, duduk dan sujud yang kedua. Mestilah kena ada Fatihah, bacaan Fatihah pada setiap-tiap satu rakaat itu. Maka di sini padahalnya makmum masbuk ada ke tidak bacaan Fatihah bagi dia pada rakaat itu? Tidak ada. Walaupun tidak ada Fatihah sekalipun, tetapi rakaat itu dapat. Rakaat itu dapat. Kenapa dapat walaupun dia tak baca? Sebab apa dia? Imam menanggung. Imam menanggung. Maknanya bacaan Fatihah imam tu ialah bacaan dia. Maknanya salah kata imam dah bayar. Dia tak payah bayar lah. Jadi maknanya bacaan Fatihah imam adalah bacaan Fatihah dia. Begitu. Jadi maknanya sebab tu dia kata dapat rakaat. Dapat rakaat, dapat juga ke walaupun tak baca Fatihah? Ya, dapat. Sebab Fatihah itu ditanggungkan oleh imam. Jadi Fatihah tu kalau kita kiranya bukan tidak ada, bukan tak ada, betul-betul tak ada. Bahkan pada maknanya ada dibaca, cumanya dia tak payah baca, imam tu menanggung. Jadi contohnya kalau kita makan nasi kat kedai itu, kat restoran itu, maknanya bukan tak dibayar, hanya kita yang tak bayar, tapi kawan kita yang bayar. Bukan makan dengan tak bayar lah. Bayar juga, cumanya kita yang tak bayar. Orang lain tolong bayar. Contohnya begitu. Sebab itulah maknanya kalau kita kira pada makna dianya, Fatihah dah ada. Sebab tu dapat rakaat. Hanya dia sendiri yang tak baca. Sebab itu naik kepada imam. Imam dah baca, seolah kata dia dah baca. Gitu. Sebab tu dia katakan dapat rakaat. Tetapi nak dapat rakaat itu, kalau dapat tetap, jadi dapat tamakninah rokok, ini rokok makmum itu serta imam, ini serta imam rokok, serta rokok imam. Maknanya dia dapat tamakninah belum pada imam bangkit daripada i'tidal. Bangkit kepada i'tidal. Begitulah. Sekiranya kalau tak dapat rakaat, kalau tak dapat tamakninah di dalam rakaat imam, maka kira katanya rakaat itu tak dapat. Kenapa tak dapat? Memanglah tak dapat sebab dia tak baca Fatihah. Lagi pulanya Fatihah kalau tak dapat tamakninah, imam tak tanggung. Jadi maknanya syarat bagi imam menanggungkan bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk tu ialah syarat dianya kena dapat tetap tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam. Itu masalah kalau kita takbiratul ihram padahal imam tu sedang rakaat. Itulah dikira kata mesti kena dapat tetap dapat tamakninah bersama dengan imam. Kalau kita dapat dengan imam tu dapat juga baca Fatihah, separuh Fatihah. Contohnya kalau kita makmum masbuk juga, kita takbiratul ihram, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tibanya imam rakaat. Apabila imam rakaat, kita pun ikut rakaat. Di situ memanglah kita dapat tetap tamakninah semata dah. Itu tak payah cakap lah kalau kita dapat imam dengan imam tu, imam masih berdiri lagi,
Apabila imam kita rokok, kita pun ikut rokok. Itu tak payah cakap sebab semata mesti kena dapat tamak ninah. Sebab imam pun rokok dengan tamak ninah juga. Kita pun rokok mesti tamak ninah juga. Tapi yang cakap yang penting yang kita hati-hatinya masalah ketika kita takbiratul ihram tu imam sedang rokok. Kita terus rokok. Maka dapat tamak ninah ke tidak dapat tamak ninah. Sama tara imam dak bakit kepada i'tidal. Situlah kiranya. Tapi kalau kita dapat dalam diri, memanglah dapat tamak ninah. Kemudian dia katanya, dan diketahui daripada kaedah ini, boleh jadi makmum masbuk tiap-tiap rakaat hingga 4 rakaat. Kalau sembahyang 4 rakaat. Jadi maknanya dia katanya diketahui daripada kaedah ini. Daripada kaedah tapi sebenarnya bukan kaedah, itu dhabit. Dia kalau mengikut yang sebenarnya itu bukan panggilan kaedah, itu panggilnya dhabit. Tapi bolehlah nak sebab dhabit dengan kaedah tu dekat-dekat sangat. Tak panggil dhabit, panggil kaedah. Tapi kita nisbah bagi orang awam tu senang mudah fahamnya kalau sebut kaedah, kalau sebut dhabit tu susah nak faham. Tapi kalau kira yang sebenarnya itu bukan kaedah, adalah dhabit. Maknanya kalau dapat bacaan Fatihah sementara imam nak rokok adalah muafiq. Kalau tak dapat bacaan Fatihah adalah masbuk. Itu dhabit, bukan dia kaedah. Janji kita faham jadilah. Diketahui daripada kaedah ini, kaedah katanya makmum yang tak dapat masa untuk baca Fatihah belum pada imam rokok adalah makmum yang masbuk. Jadi makmum tak dapat baca Fatihah, tak dapat muspenuhkan baca Fatihah belum pada imam rokok. Maknanya apabila dia baca Fatihah tak dapat muspenuh padahal imam tu dah rokok. Adalah makmum yang masbuk. Faham daripada kaedah tadinya, boleh jadi makmum masbuk. Boleh jadi, boleh berlaku. Boleh jadi, boleh berlaku makmum masbuk tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Hingga 4 rakaat. Jadi memanglah sembahyang kitanya paling banyaknya 4 rakaat. Jadi boleh jadi makmum masbuk itu berlaku pada setiap-tiap rakaat. Tak kira rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Boleh jadi. Sebabnya, dia kira katanya dhabit dianya setiap-tiap makmum yang tak dapat nak muspenuhkan bacaan Fatihahnya sementara belum pada imam rokok. Maknanya imam dah rokok, dia tak selesai lagi bacaan Fatihahnya. Artinya langsung tak dapat masa untuk baca Fatihah. Mengikut dhabit tadi tu, maka boleh jadi berlaku jadi masbuk pada tiap-tiap rakaat. Dan boleh jadi juga satu sembahyang tu kita satu rakaat pertama kita muafiq, rakaat yang kedua kita masbuk. Boleh jadi juga begitu. Boleh jadi juga begitu. Sebab dia mengikut dhabit tadi. Contohnya, macam mana pula kata rakaat yang pertama kita muafiq, rakaat yang keduanya kita masbuk. Contohnya, kita sembahyang apabila rakaat yang pertama imam takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram masuk ke dalam rakaat yang pertama. Kita pun takbiratul ihram. Apabila kita imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Jadi dapat takbiratul ula lah. Jadi kita pun imam baca doa iftitah, imam baca a'udzubillah, imam baca surah Fatihah, imam baca surah lagi. Jadi masa tu luaslah untuk kita nak baca Fatihah tu. Jadi rupanya situ kita makmum muafiq. Maka kita pun baca Fatihah. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Imam rokok, kita pun dah selesai daripada, apabila imam nak rokok, kita pun dah selesai daripada bacaan Fatihah. Selepas tu imam rokok, kita pun rokok. Apabila imam rokok, kita i'tidal. Apabila imam i'tidal, kita pun i'tidal.
apabila imam sujud, kita nak sujud tak boleh. Sebab dekat lantai itu dah penuh. Sebab ramai orang sembahyang. Seperti sembahyang di mana? Kita sembahyang di belakang makam Ibrahim tu. Tapi bukan jemaah lah. Ramai. Apabila selepas pada kita rokok tu, boleh nak rokok lagi. Tetapi apabila kita tidak nak sujud, tengok kat lantai tu dah penuh dengan kepala-kepala manusia. Jadi kita nak sujud atas belakang orang tu tak boleh. Jadi terpaksa kita kena tunggu dalam masa i'tidal. Walaupun lama sekalipun dimaaf. Maka contohnya tadinya, kembali pada asal masalah kitanya, apabila kita dapat baca Fatihah rakaat pertama tu, tak ada apalah kita tu, tidak apalah. Kita baca dapat jadi makmum muafiq lah kitanya. Kita dapat selesai bacaan Fatihah kita, imam duk baca surah lama lagi. Imam rakaat, kita rakaat. Imam i'tidal pun kita i'tidal. Apabila imam turun sujud, kita tak dapat nak sujud. Sebab zahmah. Sebab sesak. Maka kita kena tunggu dalam i'tidal. Imam sujud, tak boleh kita nak sujud lagi. Imam duduk pun tak boleh kita nak sujud lagi. Imam Imam sujud yang kedua pun kita tak boleh nak sujud lagi sebab penuh tempatnya itu. Maka imam sudah sujud yang pertama, dia sujud yang kedua dia pun bangun berdiri. Apabila bangun berdiri, makmum lain-lain tu pakat bangun berdiri ke semuanya. Semuanya bangun berdiri. Jadi tempat di bawah tu dah kosong. Kita baru boleh turun sujud. Apabila kita turun sujud, sujud yang pertama, sujud yang kedua, kita bangkit berdiri. Imam dah berdiri lama dah. Apabila kita berdiri itu, kita baca Fatihah boleh separuh, imam dah mulai rokok. Maka jadi masbuk di situ. Jadi itu rupa katanya, rakaat yang pertama muafiq, rakaat yang kedua masbuk. Begitulah. Jadi maknanya apabila kita bangun berdiri itu tak berapa lama baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok. Kita pun tinggal bacaan Fatihah kita sana itu, turun rokok bersama dengan imam. Selepas pada imam rokok, imam i'tidal, kita pun ikut i'tidal. Apabila imam i'tidal, imam turun sujud. Kita lambat sikit. Gerak-gerak kita tu lambat sikit. Jadi apabila imam turun sujud, kita nak sujud tak boleh pula. Imam orang dah penuh kat lantai. Maka kita tunggu dalam i'tidal gitu. Imam sujud, duduk, sujud, baca tasyahud awal. Kalau subuhnya imam tasyahud akhir, artinya imam tu baca tasyahud awal, imam bangkit berdiri, baru kosong di lantai tu. Kita pun baru boleh turun sujud. Maka ketinggalan pula, masbuk pula kitanya. Itu maknanya, katanya, faham daripada kaedah tadi, daripada dhabit tadi, ya, makmum sekiranya kalau tak dapat masa untuk mencukupkan, mesempurnakan bacaan Fatihah, imam dah rakaat, adalah makmum yang masbuk. Maknanya masalahnya boleh jadi masbuk pada setiap-tiap rakaat. Bukan kata masbuk dan muafiq berlaku pada rakaat yang pertama saja, tu bukan dia begitu. Jadi boleh jadi masbuk di rakaat yang kedua. Ketika rakaat yang pertama muafiq, tapi rakaat yang kedua dah jadi masbuk. Begitu juga kalau kita katanya kita rakaat yang pertama muafiq, rakaat yang kedua pun muafiq, tak ada masalah pula. Apabila imam duduk baca tasyahud awal, kita pun duduk baca tasyahud awal bersama dengan imam. Imam baca tasyahud awal, kita duduk tetapi kita lena. Kita jengera. Kita terlena. Imam bangkit berdiri rakaat yang tiga, kita tak sedar lagi. Tapi itu tak membatalkan wuduk lah sekiranya tempat duduknya. Tetap pada tempat duduk. Kita tak sedar. Imam bangun berdiri itu dah baca Fatihah, hampir-hampir nak rokok dah. Kita baru sedar. Kita pun bangun berdiri. Apabila bangun berdiri itu baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tibanya imam rokok. Maka tak dapat, kira kata kita ni tak dapat masa untuk nak mesempurnakan Fatihah, padahal imam dah rokok. Masbuk pula nya kita. Jadi masbuk pula kita pada rakaat yang tiga, turun rakaat bersama dengan imam. Jadi Fatihah rakaat itu ditanggungan oleh imam. Rakaat itu kira kata dapat.
Begitulah. Itu mana katanya boleh jadi makmum masbuk tiap-tiap rakaat. Maknanya masbuk ni bukan tertentu dengan rakaat yang pertama saja. Begitu juga makmum yang masbuk tu tak mesti katanya masbuk pada rakaat pertama bagi imam, masbuk rakaat yang kedua bagi imam pun boleh jadi masbuk. Maknanya contohnya kalau kita mengikut imam pada rakaat yang kedua. Kalau kita mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi imam, itu dah satu masbuk di situ. Sebab imam dah dulu pada kita dengan satu rakaat. Itu satu panggilan masbuk. Kemudian kita pun takbiratul ihram padahal imam tu berdiri pada rakaat yang kedua. Selepas pada kita takbiratul ihram, kita imam rakaat. Kita pun masbuk pula. Masbuk dengan makna tak dapat nak baca Fatihah. Dua jenis masbuk lah kalau rupanya situ. Begitulah. Tengok ulang sekali lagi dia katanya dan diketahui, dipaham daripada kaedah ini, daripada dhabit. Dhabit masalah makmum masbuk. Boleh jadi makmum masbuk tiap-tiap rakaat. Boleh jadi mana boleh berlaku masbuk makmum itu pada tiap-tiap rakaat. Boleh berlaku masbuk imam itu, boleh berlaku masbuk makmum itu pada setiap-tiap rakaat. Bukan masbuk itu tertentu dengan rakaat yang pertama sahaja, bukan begitu. Hanya boleh berlaku, boleh jadi pada setiap-tiap rakaat, walaupun rakaat yang keempat sekalipun. Contoh dianya seperti bersesak. Zahmah. Seperti bersesak makmum ramai, sangat ramai. Dia ketika ramai itu, ketika berdiri, kita nak berdiri ramai-ramai itu boleh semacam solat jenazah. Maknanya ketika berdiri itu kita tak guna tempat yang luas. Sekadar boleh letak tapak kaki, boleh nak berdiri. Sebab berdiri itu tak guna tempat yang luas. Tetapi masalah rokok pun dia kena pakai tempat yang luas juga tu. Lebih laginya kita nak duduk, kita nak sujud. Kalau sekadar boleh letak tapak kaki itu nak sujud tak boleh. Tapi kalau rokok tu boleh-boleh lagi. Tengok. Seperti bersesak makmum ramai sangat. Makmum tu ramai sangat. Macam-macam nak rupa macam orang sembahyang jenazah. Jadi rapat. Kalau rapat sangat tu nak rokok tu pun kena bergilir. Setengah rokok dulu, setengah nanti dalam berdiri. Yang ni tidak, yang rokok pula. Kemudian apabila tidak, setengah sujud, setengah tak boleh sujud lagi. Begitu. Maka sekiranya kalau ramai semenjak pada awal sampai akhir tu, maka setengah orang tu akan jadi masbuk. Sebab dia kena tunggu macam cerita tadi. Tiada dapat rokok sekali. Mana makmum tu ramai sangat, ramai sakat mana? Tiada dapat. Ni nak cerita kata ramai. Penuh. Tiada dapat rokok sekaligus ke semua nak rokok sekaligus ke semua tu tak dapat, tak mungkin. Tu sekali tu mana berserta. Macam kita ni sembahyang di tempat yang luar, satu saf tu sengang jaraknya 3 hasta, imam rokok, kita boleh sangat nak rokok kan. Tetapi kalau penuh tu, kalau penuhnya begitu, kalau imam rokok, makmum ke semua makmum nak rokok ke semua sekaligus tak boleh. Nak rokok serta tak boleh, mesti kena bergilir. Yang setengah rokok dulu, yang setengah tu tunggu dalam berdiri. Apabila yang bangkit daripada rokok pada i'tidal, yang belum rokok dulu. Rokok pula, begitulah. Hanya bergilir pada rakaat yang pertama. Hanya bergilir pada rakaat pertama. Macam tadilah. Jadi ramai macam kita berdiri nak solat jenazah. Ketika itu tu mana katanya dia masalah nak membetulkan saf tadi tu, sekiranya boleh tempat tu muat untuk nak membetulkan saf, nak rapatkan saf.
Tetapi kalau ramai sangat tu macam orang berdiri solat jenazah. Kena buat caranya begitulah, tak boleh nak ambil antara imam dengan makmum tiga hasta, antara saf yang kedua dengan saf pertama tiga hasta, nak buat begitu tak boleh sebab tempat tu tak muat. Macam orang duduk dalam perahu, dalam kapal laut tu ramai, macam kita tengok berita orang-orang Rohingya naik perahu tu, maknanya boleh duduk saja. Boleh berdiri saja, nak sujud tak boleh. Kalau tepatnya speednya begitu, maka mestilah. Maka dia katanya hanya bergilir pada rakaat yang pertama. Pada masalah rokok, setengah rokok dulu, setengah tunggu dalam berdiri. Apabila i'tidal yang rokok, maka yang belum rokok, rokoklah. Maka apabila imam turun sujud, setengah tu turun sujud dulu, setengah tu tunggu dalam i'tidal. Jadi begitulah setiap-tiap rakaat sampai akhir sembahyang. Maka dia kata hanya bergilir pada rakaat yang pada rakaat pertama. Maka bila masuk rakaat yang kedua tak sempat baca habis Fatihah. Memanglah yang kita ni tunggu dalam i'tidal, imam turun sujud, kita tunggu dalam i'tidal. Apabila imam bangkit berdiri kepada rakaat yang kedua, kita barulah boleh turun sujud. Itu memanglah kita apabila kita dapat selesai pada sujud yang kedua, kita bangun berdiri, maka imam mulai rakaat. Maka gugurlah Fatihah bagi kita. Maka bila masuk rakaat yang kedua tak sempat baca habis Fatihah. Mana tak sempat nak sepenuhkan, nak baca ke semua surah Fatihah tak dapat dengan sebab imam dah rakaat. Atau lambat maka habis di situ. Maka itulah dikatakan jadi setiap rakaat. Boleh jadi setiap rakaat. Boleh jadi kesemua 4 rakaat masbuk straight. Boleh jadi begitu. Artinya bergilir-gilir. Setengah tu rakaat pertama kita muafiq, rakaat yang kedua kita jadi masbuk, rakaat yang ketiga kita jadi muafiq. Boleh jadi begitu. Begitulah. Atau lambat gerak imam. Atau lambat gerak diam makmum. Makmum tu kita katalah orang kurang sihat lah. Dia nak macam orang muda-muda yang sihat-sihat tu, cergah tu tak boleh lah. Nak boleh ke turun rokok, dia slow turun ke rokok. Tapi kalau orang muda tu terus pada rokok. Dan imam cepat, makmum orang yang lambat gerak diam dia, gerak geri dianya lambat. Sebab dia orang tak nak sepenuh kesihatan dia tu. Jadi lambatlah gerak dianya. Padahal imam tu orang muda, sihat, cepatlah gerakkan dia. Maka itu pun akan ditinggalkan oleh imam juga. Atau makmum pertengahan bacaan. Makmum bukan lambat bacaan dan imam, tetapi pada pihak imam tu cepat bacaannya. Imam tu cepat sangat bacaan dia. Contohnya kita ni orang tua, lagi pulanya sendi-sendi tulang pun tak nak sepenuh macam orang muda dah. Imam tu orang muda lagi, sehat lagi. Maka apabila imam turun rokok, imam orang muda turun rokok cepatlah sampai ke rokok. Kita orang tua ni yang sendi tulang belakang pun tak nak sehat, lutut pun tak nak sehat, tapi sembahyang dalam berdiri juga nak boleh sampai ke rokok tu, imam dah bangun i'tidal, kita baru turun sampai ke rokok. Apabila kita dalam rokok imam pun dalam i'tidal. Apabila kita nak bangun pada i'tidal, imam dah turun sujud dalam sujud yang pertama dah. Begitu. Tapi tak mengapalah sebab ada uzur. Kemudian jadi maknanya kita belakang daripada imam hampir-hampir 2 rukun, sebab kita lambat dia laju. Maka apabila kita di dalam duduk antara 2 sujud, imam dah berdiri. Apabila kita sujud yang kedua, imam dah separuh bacaan Fatihah dia. Apabila kita bangkit pada sujud yang kedua, bangun berdiri, sekejapnya imam turun rokok. Masbuk kita. Rokok bersama dengan imam lah kitanya. Fatihah itu ditanggungkan oleh imam. Begitulah.
Uh, maka ini maka ini sekaliannya masbuk tiada wajib musbana Fatihahnya. Memanglah makmum yang masbuk semuanya, kalau kita ni jadi masuk dalam golongan makmum yang masbuk mengikut dhabit tadi, masa tak mencukupi untuk nak musbanakan Fatihah atau tidak ada masa langsung untuk nak baca Fatihah, maka Fatihah tu tidak wajib. Dia katanya masbuk tiada wajib sempurna Fatihah. Tak wajib baca dengan secara sempurna mulai pada awal sampai akhir, artinya tak wajib di awal lagi baca sebab imam dah rakaat. Itulah kita kembali kata tadinya, kata wajib baca Fatihah itu untuk makmum muafiq. Tetapi kalau makmum masbuk, wajib baca sebahagian, wajib baca setengah-setengah, artinya tak wajib langsung. Begitulah sebab ditanggungkan oleh imam. Hanya dibaca sekadar dapat. Sakat mana dapat, sakat itulah wajib kena baca. Tapi kalau tak baca, tak boleh nak rokok tu. Kalau kita ada masa boleh baca, mesti kena baca sekadar dapat. Tetapi kalau tak baca, mesti kena baca juga. Sekadar masa yang, contohnya kita fardunya kalau kita takbiratul ihram. Selepas pada kita takbiratul ihram itu belum pada imam nak rokok tu, sekiranya kalau kita baca Fatihah tu boleh separuh. Bolehlah sampai kepada Maliki Yaumiddin. Tetapi tak baca. Tak baca apabila imam rokok, maka wajib kena baca sampai Maliki Yaumiddin. Ganti sakat tu lah yang wajib. Selepas pada tu tak wajib sebab kira masa kita dapatnya banyak tu. Sebanyak tu. Begitu. Hanya baca sekadar sedapat. Dan jikalau tiap-tiap rakaat sekalipun, memanglah sebab makmum masbuk boleh jadi berlaku pada tiap-tiap rakaat, maka sekiranya kalau sekiranya kita jadi makmum masbuk setiap-tiap rakaat sampai rakaat yang keempat, semenjak daripada rakaat pertama pemasbuk, rakaat yang kedua pemasbuk kita, rakaat yang ketiga bagi zuhur pun, zuhur maghrib pun masbuk kita, rakaat yang keempat pun masbuk kita, maka masbuk sterik lah kita. Maka gugur kesemuanya bacaan Fatihah. Begitulah. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu harus ketinggalannya daripada imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang kerana ia hendak sempurnakan Fatihah. Kemudian dia ikut di belakang imamnya hasil rakaat baginya selama belum lagi imam masuk rukun yang keempat. Maka ini dia akan kembali kepada masalah makmum muafiq pula. Hukum bagi makmum muafiq wajib atas dianya kena baca Fatihah. Maka dia katanya, maka mana-mana makmum, tengok dengan masa tu tak mengizinkan, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan mana-mana makmum. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم وارجع عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba pernah live. Baba nak tanya sikit Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Baba nak tanya sikit. Yang dalam tempoh yang dikatakan tidak sempat membaca Fatihah tu,
dia dalam tempoh berapa, ada yang kata dalam 25 second, 25 saat tu. Jadi macam mana tu? Saya kadang-kadang kurang jelas yang tu. Dia katanya mengikut bacaan Fatihah yang sederhana. Lepas dia boleh jadi dia dah uji kot. Jadi kalau kita baca Fatihah